Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, kita sekarang masih berada di bab 1, fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pembuat diubah. Hari ini kita akan tengok apa kaitan antara fungsi kuadratik dengan hubungan banyak kepada 1. Okey. Apa kaitan antara fungsi kuadratik dengan hubungan banyak kepada 1? Baik. Sebelum itu, kalau kita lihat ni ada seorang pelajar dalam gambar ni tanya, apa perbezaan antara ungkapan kuadratik dengan fungsi kuadratik? Baik, ungkapan kuadratik ialah ungkapan yang mempunyai kuasa tertinggi ialah 2. Baik, okey. Contoh 2x tambah 2x kuasa 2 tambah x tambah 5. Ini ialah ungkapan kuadratik. Nak jadikan ianya fungsi, mesti ada tanda persamaan. Okey, sama ada kita buat y sama dengan 2x kuasa 2 tambah x tambah 5. Jadi, kalau tadi tanpa y sama dengan ini ialah ungkapan. Apabila kita tambah y sama dengan, maka ianya menjadi fungsi. Okey. Yang membezakan antara ungkapan kuadratik dan fungsi kuadratik ialah kehadiran ni dalam kotak biru ni. Kalau y ni ada, maknanya ianya adalah fungsi kuadratik. Atau kalau y tu tak ada, kotak biru ni tak ada, maka ianya adalah ungkapan kuadratik. Baik, kita lihat. Okey, ni pelajar dia bertanya ni, cikgu bagi kuning, dia menjawab. Okey. Inilah sebagai kesimpulan dia. Okey, ungkapan kuadratik ditulis dalam bentuk ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Tetapi fungsi kuadratik ditulis dalam bentuk kat depan ni fx. Fx ni boleh kata y lah. Y sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c. So jelas di situ apa yang membezakan antara ungkapan kuadratik dengan fungsi kuadratik. Baik, sebelum tu kita tengok apa yang kita harapkan para pelajar capai pada hari ini. Okey. Harapan ataupun matlamat pembelajaran hari ini ialah kita nak kenal pasti fungsi kuadratik sebagai hubungan banyak kepada 1. Okey, apa maksud banyak kepada 1 ni? Baik, sebelum itu kita ini pelajar-pelajar boleh tengok dalam buku teks tingkatan tingkatan berapa ya? Tingkatan 2 ke? Kita tengok ada dalam tingkatan 2. Okey, inilah buku teks tingkatan 2. Ya, okey. Kalau siapa mana-mana pelajar yang tak ingat ni jenis-jenis hubungan ni, ini ada okey, ini ialah buku teks tingkatan 2. Pelajar boleh tengok balik. Ini ialah buku teks tingkatan 2, rujuk balik. Okey, apa yang dimaksudkan dengan hubungan 1 kepada 1, 1 kepada banyak, banyak kepada 1, banyak kepada banyak. Ini adalah revision untuk tingkatan 2. Baik, pada hari ini fokus kita ialah ungkapan fungsi kuadratik. Fungsi kuadratik ianya adalah hubungan banyak kepada 1. Okey, baik. So, sebelum tu kita lihat kita menggunakan contoh daripada tingkatan 2. Baik, kenapa kita guna contoh tingkatan 2? Sebab sebenarnya benda ini adalah berkait. Okey, kalau pemahaman awak tentang apa yang telah awak pelajari di tingkatan 2 kuat, maka awak lagi faham apa yang kita pelajari di tingkatan 4. Okey, ini seperti mana saya kata tadi, fungsi kuadratik juga
dia boleh ditulis dalam bentuk Y sama dengan AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okey, dalam kes ni A ialah 1, B ialah negatif 2, C ialah negatif 3. Baik, diberikan nilai X. Okey, kalau awak tengok dalam persamaan, dalam fungsi kuadratik, Y sama dengan X. Maknanya apabila kita masukkan nilai X, okey, contohnya masukkan negatif 2, masukkan negatif 1, masukkan kosong, masukkan 1, 2, 3 dan 4, maka kita akan dapat nilai Y. Dalam kes ni, X ialah objek, Y ialah image. Kenapa Y ialah image? Kalau awak tengok sini balik, kita fahamkan ini. Y terhasil, Y berubah disebabkan kita ubah X. Okey. Y berubah disebabkan kita ubah X. Contoh, bayang-bayang. Okey. X ialah objek kan? Objek tu. Sorry, tulisan tak cantik sikit. Okey, kalau kita ubah objek. Okey, kalau kita ubah objek, bayang-bayang berubah tak? Bayang-bayang berubah tak? Okey. Contoh, kalau objek itu ialah tangan ataupun jari. Jadi bayang-bayang terhasil ialah jari. Ingat, objek ialah X itu jari, bayang-bayang ialah tadi. Jari yang terhasil. Kalau kita ubah objek tu kepada bunga, bayang-bayang pun terhasil. Bayang-bayang juga ikut objek, iaitu bayang-bayang bunga. Ataupun kita tukar pula, objek ialah seekor kucing. Jadi bayang-bayang yang terhasil pun ialah seekor kucing. Jadi di sini terfaham konsep objek dan konsep image. X ialah objek, Y ialah bayang-bayang. Dalam kes ni, dalam kes persamaan ini, okey, dalam kes persamaan ini, X ialah objek. Okey, disebabkan kita ubah X, maka Y pun berubah. Begitu juga di sini, tengok ni dua contoh ni. Bila X berubah, nilai Y pun juga akan berubah. Okey. Baik. Jika kita lihat, ini yang kosong. Ini yang sudah diisi. Okey, kalau untuk para pelajar sekalian, ini ialah buku teks tingkatan 2. Okey. Saya nak terangkan di sini. Okey. Saya nak terangkan di sini apa hubungan antara X dan Y. Baik. Kalau kita perhatikan, okey, dan apabila X sama dengan 3, memberikan nilai Y sama dengan 0. Apabila X sama dengan negatif 1, memberikan Y sama dengan 0. Jadi maknanya, apabila X sama dengan 3, dan apabila X sama dengan negatif 1, dia memberikan apa? Dia memberikan image yang sama, iaitu 0. Boleh. Dia memberikan image yang sama, iaitu 0. Inilah yang dimaksudkan hubungan. Kita kembali ke buku teks. Hubungan apa? Hubungan. Baik, tengok ni buku teks kata. Okey. Hubungan banyak kepada satu. Maknanya banyak objek. Okey. Banyak objek, dia akan memberikan satu image. Ada dua objek. Dalam kes ni ada dua objek. 3, negatif 1. Dia akan memberikan satu image yang sama. Y iaitu 0 ataupun sifar. Tadi kita faham yang 3 dan negatif 1. Iaitu inilah nilai X. Objek akan memberikan image yang sama. Iaitu Y sifar ataupun 0. Baik, cuba kita tengok kat mana Y sama dengan sifar. Ingat, Y sama dengan sifar adalah di paksi X. Di sepanjang paksi ni, Y adalah sifar. Okey, Y adalah sifar. Jadi, apabila Y sama dengan sifar, kita tengok. X akan dapat dua nilai. Okey, nilai pertama iaitu negatif 1.
Dan nilai kedua iaitu 3. Okey. So, itulah yang kita boleh simpulkan. Okey, di sini tengok ini buku teks kata 4. Okey, ini ialah hubungan banyak kepada satu. Okey. Ada 2 objek, ada 1 image. 2 objek, 4 dan negatif 1 kepada 1 image. Itu 4. Ini contoh dalam buku teks kata 4 ni. Okey, sini. Okey. Pada garisan Y sama dengan 4, ini garisan Y sama dengan 4. Okey, ingat Y ialah image. Kita ada 2 objek. Okey, ini ialah objek. Alright. So, objeknya ialah, okey, tengok. X ialah 4. Okey. Ini bila kita bawa turun persilangan ni di sini ialah negatif 1. Okay. So, jadi saya harap awak fahamlah apa yang dimaksudkan dengan hubungan banyak kepada satu. Ini standard pembelajaran kita hari ini. Mengenal pasti fungsi kuadratik sebagai hubungan banyak kepada satu. Okey, banyak tu apa? Objek. Image tu apa? Satu tu apa? Image. Boleh? Baik, kita tengok contoh yang lain. Contoh yang lain ini. Okey. Alright. Okey, dia kata apa? Soalan ni nak. Dia kata tandakan titik persilangan antara graf fungsi fx dengan garis lurus. Okey, lukis satu garis selari dengan paksi x pada graf B dan C seperti contoh A. Baik, di contoh A kita tengok nilai y, fx ni ialah y nah. Fx ni ialah y. Kenapa fx ialah y? Tengok ni. Ini buku teks form 2 ni. Okey. Y sama dengan ni. Okay. Ini ialah fx. Okey. Fx fungsi untuk x. Okey. Inilah y nah. So, fx sama dengan negatif x kuasa 2 tambah 4x tambah 1 sama A dengan B sama. So, di sini ialah apa? Di sini ialah Y sama dengan 4 lah. So, ini Y sama dengan 4. Ambil garisan ni, garis. Okey, garis. Jadi, dua objek yang memetakan kepada image yang sama, 4 ni lah. Awak tarik ke bawah lah persilangan dia. Okey, tarik ke bawah. Okey, saya mungkin sukar sikit saya nak buat sebab ini ialah kita menggunakan PDF ni, payah nak buat. Jadi, apa kata awak buat? Kalau ada buku dengan awak, lagi bagus guna pembaris. Kalau tak, cuba awak buat. Tengok dengan di skrin awak. Okay. Berapa bilangan titik persilangan tu? Nampak ni. Titik persilangan ialah 2 kan? Okay. So, koordinat ni apa? So, semestinya Y tu 4 lah. Okay. Y tu 4. Alright. So, tugas awak ialah cari X ni apa. Sini apa nilai dia, sini apa nilai dia. Tolong beritahu saya dalam grup. Okey. Beritahu saya dalam grup Telegram. Okey, jadi benda yang sama untuk di sini kita guna yang sama. Dia kata tadi soalan arahan dia ialah lukis satu garis lurus selari dengan paksi X. Okey. Dia sama ke? Berdasarkan graf fungsi fx di bawah, lukis satu garis selari dengan paksi X pada graf B dan C. Ya. Seperti contoh A. Baik, seperti contoh A, awak buat juga pada contoh C. Pada contoh A, dia ambil Y sama dengan 4. So, di sini kita ambil juga lah Y sama dengan 4. So, sama lah dengan ni. Tadi pun buat Y sama dengan 4 kan. Jadi, persilangan dia kita turun bawah. Persilangan dia kita turun bawah. Persilangan dia ni, persilangan dia kita turun bawah. Jadi, kita tahu Y ialah image. X ialah objek. Okay. Jadi, kita dah tahu image. Image ialah 4. Okay, sini image ialah 4. Y sama dengan 4. Y sama dengan 4. Sini pun ialah Y sama dengan 4. Sekarang ni yang menjadi persoalan ialah apa dia punya objek. Objek di sini. Cari titik persilangan. Okey. Tugas awak tolong beritahu dalam grup Telegram kita bincang apa dia punya objek dia. Okey. So ini dua ini tolong buat dengan segera. Reply. Jawab dengan segera. Okey.
Baik, jadi kita faham. Jadi hasil daripada aktiviti di atas kita tahu semua fungsi kuadratik mempunyai imej yang sama daripada dua objek berbeza. Iaitu objek ialah X, okey. Imejnya ialah Y. Jadi dua objek berbeza memetakan kepada imej yang sama. Yang inilah contoh dia. Okey. Baik, so sebagai kesimpulannya, berdasarkan graf tadi, jadi awak tahu, okey, awak tahu jenis hubungan kuadratik ialah hubungan banyak. Ni banyak ni ya, banyak. Lebih pada satu tu banyaklah. Kepada satu. Okey, boleh? Okey, kita teruskan. Jadi seterusnya ialah kita nak tengok apakah bentuk fungsi graf kuadratik. Bentuk graf fungsi kuadratik. Kita tahu dah. Inilah bentuk dia, kan? Okey. Bentuk graf fungsi kuadratik awak semua dah tahu, ada bentuk senyuman, okey. Ada bentuk senyuman macam ni, ada bentuk sedih, kan? Ini ialah bentuk ini ialah bentuk ini apa? Bentuk sedih. Ini ialah bentuk senyum. Okey, baik. Tapi kita ada nama untuk dia. Nama bentuknya ialah parabola. Okey. Okey, kita ada nama bentuknya ialah parabola. Okey. Jadi, saya nak tarik perhatian awak. Kita dah belajar. Okey, kita dah belajar. Saya contoh kat sini. Kita dah belajar ada persamaan untuk ungkapan kuadratik ataupun fungsi kuadratik, iaitu AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Lagi sekali, sorry lah, tulisan tak cantik. Baik, ini ialah ungkapan kuadratik. Nak jadikan dia sebagai fungsi kuadratik mesti ada sama dengan okey, mesti sama dengan kosong contoh. Baik. Sekarang ni awak kena tahu yang nilai A ini akan mempengaruhi bentuk, sama ada ianya bentuk senyum atau bentuk sedih. Okey, A akan mempengaruhi sama ada dia akan jadi senyum atau dia akan jadi sedih. Betul lah, samalah dengan awak. Awak dapat A, senyum lah kan. Kalau awak tak dapat A, sedih. Jadi awak kena ingat, A mempengaruhi sama ada awak senyum ataupun sedih. Ini kes graf lah. Okey, baik. Macam mana nilai A ini mempengaruhi bentuk parabola ni. Sama ada melengkung ke bawah untuk mendapatkan nilai minimum. Ini kita panggil nilai minimum sebab dia di bawah. Ataupun dia melengkung ke atas untuk dapatkan nilai maksimum. Okey, jadi saya dah buka ni laman web ini. Awak boleh balik dan cuba. Okay, awak dah kat rumah dah, tak payah balik dah. Awak boleh cuba kejap lagi menggunakan link ini. Okey, saya dah buka siap-siap untuk awak tengok. Baik, dan saya dah key in dah. Okey, ikut cursor saya ni. Baik, ini ialah fungsi yang saya masukkan. Di mana sekarang nilai A ialah ini. Okey, sekarang ni nilai A ialah 0.5. Okey. Nilai A ialah 0.5. Cuba awak perhatikan nilai A ni. Kalau nilai A tu, okey, nilai A, okey, sekarang 0.2. Apa akan jadi bila dia 0.3? Dia makin mengembang ke dia makin menguncup? Okay, dia makin menguncup. 0.3, 0.4 makin menguncup. 0.5 makin menguncup. Makin rapat kepada Y lah. Kan ini ialah faksi Y. Okay, kalau cuba lagi boleh tak 0.6? Ya, makin menguncup, makin menguncup, makin menguncup dan makin kecil. Okey, apabila nilai A makin meningkat, A di sini, sekarang ni ganti A 1.5, ganti di sini 1.5. So, apabila nilai A makin membesar, graf ini dia semakin menguncup dan semakin mendekati faksi Y. Jika kita kecilkan nilai A, macam tadi kan, kecilkan nilai A, okey, awak pun nampak kan? Nilai A ni makin menjauhi nilai faksi Y. Cuba lagi boleh 0.6. Ya. 0.3 boleh. Okey, boleh kita ubah kat sini, boleh tak? Okey, baik. Kalau 0.1 apa jadi? Okey, dia makin
membesar kat sini. Betul tak? Dia makin menguncuk. Okey. Apa akan jadi kalau nilai... Okey, sekarang ni kalau perasan, ini bentuk apa ni? Ini bentuk senyum. Bentuk senyum apabila A ialah positif. 0.3 ni positif lah. Okey, apa akan jadi kalau A jadi negatif? Oh, okey, nampak? Bila A jadi negatif, bentuknya akan jadi macam ni. Ini bentuk apa? Bentuk sedih lah kan? Lengkung dia ke bawah. Okey, boleh? Okey, jadi kita ulang balik. Kalau dia ini, itu saya beritahu. Apabila nilai A menjadi kosong, ianya tidak lagi menjadi fungsi kuadratik. Okey, tengok cursor saya. Okey, sini. Sekarang ni nilai A sama dengan kosong. Apabila kita gantikan A dalam ni kosong, ini X darab sifar jadi sifar. Yang tinggal hanyalah negatif X tambah 2. So, apa jadi? Dia dah jadi persamaan linear. Ini terbukti kalau awak lihat, ia menjadi satu garis lurus. Okay, nampak? Sebab tu dah dia menjadi satu garis lurus. Sebab kuasa tertinggi bukan lagi 2. Untuk jadi kuadratik, ingat kuasa tertinggi adalah 2. Okey, kita ubah balik. Okey, ini ialah A positif. Okey. A yang nilai positif. Okey, kita ke kiri. A negatif. Faham ah? So, kita kembali ke buku teks. Dalam buku teks, okey. Okey, kita ada satu kesimpulan di sini. Okey, jadi apa yang kita tahu? Kesimpulannya ialah terdapat dua bentuk graf. Awak tahulah tadi ada graf masam. Okey, bawah mata sini baru nampak graf masam dan juga ada graf senyum. Okey, graf masam ni disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh tengok. A belah sini silap. Okey. Graf masam ni disebabkan oleh apa? Graf masam ini disebabkan oleh A kecil dari kosong. A lebih kecil dari kosong. Kecil daripada kosong ni berapa? Negatif lah. So, negatif 1, negatif 2 dan dot. Okey. Negatif 0.5 boleh. Asalkan negatif. Asalkan kecil daripada kosong. Okey. Awak tak dapat A. Apa awak jadi? Sedih. So, ni bentuknya sedih. Ini bentuk mulut awak ni. Bentuk mulut awak. Ini mata awak. Awak sedang bersedih. Tak dapat A. Okey, inilah bentuk senyum. Bentuk senyum. Okey, jauh sikit. Ini ialah bentuk senyum. Okey. Bentuk senyum ialah A besar dari kosong. A kat mana ni? Ni, A ni. Nah, ini nilai A ni. Okey. Kita pergi balik. Ni nilai A. Ni, nilai A ni nah. Okey, ini bentuk masam ni. Bentuk masam. Sebab A negatif. Alright. Dia jadikan dia senyum. Okey, nampak? A positif ni. Okey, dia jadi senyum. Okey, saya harap awak faham kat situ. Baik, jadi A bentuk positif apabila A besar dari kosong. Besar dari kosong maknanya positif. Okey, positif. Ini kecil dari kosong maknanya negatif. Okey, jelas? Okey, baik. So, tercapai matlamat hari ini, kita nak tahu apakah bentuk graf fungsi kuadratik. Kita cakap senyum dengan masam. Tapi nama sebenarnya ialah, tertarik kat bawah ni, nama sebenarnya ialah parabola. Okey. Baik, jadi awak dengar cikgu cakap titik maksimum, titik minimum. Apa benda ni? Okey. Ini ialah titik maksimum. Ini ialah titik minimum. Okey, ada dua titik. Sama ada maksimum atau minimum. Baik, macam mana nak tahu ianya adalah titik maksimum atau titik minimum? Senang sahaja. Titik maksimum apabila dia bentuk macam ni. Okey, dia bentuk meninggi. Ini graf masam. Kan? So, apabila dia macam ini, bentuk meninggi macam membukit ini, maka adalah puncak. Puncaknya ialah titik maksimum. Okey, macam mana pula dengan titik minimum? Apabila ada ni kawah ni macam cawan ni, adalah titik. Titiknya dipanggil titik minimum. Faham? Okey, so
Kalau graf ini ada titik maksimum. Kalau graf ini ada titik minimum. Okey. Itu beza di antara titik maksimum dan juga titik minimum. Okey, baik. So kita pergi kepada seterusnya. Okey, meneroka titik minimum dan titik maksimum. Ini awak teroka lah. Tengok, ambil dia punya link ni. Awak pergi kepada Google. Awak paste kat sini. Awak dapat lah. Okey, awak explore. Macam mana nak buat ni. Okey, macam mana nak jadi dia interaktif macam ni. Okey. Alright, saya pun tak tahu. Terang-terang, cikgu pun tak tahu semua. Cikgu belajar dari mana? Cikgu ada cikgu. Mana ni? YouTube. Alright. Ini Mak Saleh ni ajar ni. Phil Clark ni ajar pada tahun 2016. Berapa tahun lepas? Okey, 5 tahun lepas kita belajar dengan dia. Okey. Baik. Jadi di sini meneroka titik maksimum minimum awak terokalah menggunakan aplikasi ini ataupun laman website ini. Tetapi apa sebenarnya fungsi aktiviti ni? Ianya kita nak tentukan sama ada ianya titik maksimum atau titik minimum. Tapi sebenarnya kita dah boleh tengok. Kalau bentuk macam ni, awak dah tahu kan? Bentuk macam ni, bentuk dia macam ni. So dia ada titik maksimum. Ini bentuk apa ni? Dia positif kan? Positif dia macam ni. Dia ada titik maksimum ke titik minimum? Jawapannya titik minimum. Ini A sama dengan berapa? A sama dengan -2. Graf dia macam mana? Grafnya macam ni. So dia ada titik minimum ke maksimum? Dia ada titik maksimum. Okey. Jadi, soalan ni tanya, apa kaitan antara nilai A dengan titik maksimum atau titik minimum? Awak boleh jawab lah. Okey, apabila A kecil daripada kosong, bermakna A ialah negatif, A berbentuk parabola melengkung ke atas. Kan? A kecil daripada kosong kan? So, bila melengkung ke atas, maka dia akan ada titik maksimum. Okey. Kalau A itu positif, dia parabola dia melengkung ke bawah. Bila melengkung ke bawah, dia ada apa? Dia ada titik minimum. Okey, jadi ini adalah kesimpulan yang boleh kita simpulkan untuk pembelajaran di muka surat 8 ini. Boleh? Ini adalah apa yang kita boleh pelajari. Okey, baik. Dan kita cuba kita ambil sikit lagi. Kita ambil sikit lagi, iaitu paksi simetri suatu fungsi kuadratik. Awak dah belajar paksi simetri ini dalam bab transformasi ataupun transformation. Jadi transformation ni ada apa? Okey, ada yang translasi, ada pantulan, ingat tak? Okey, dalam tu kita dah belajar ada paksi simetri. Paksi simetri ni ialah kiri dengan kanan sama. Okey, kiri dengan kanan sama. Okey, tadi ni kita tengok ada dua graf ini. Ini okey. Ini graf A kecil dari kosong ke A besar dari kosong? Baik, ini ialah graf sedih. Okey, graf sedih kan? Macam ni sedih kan? Sedih. Okey. So, graf sedih ialah A kecil daripada kosong. Okey, ini ialah graf senyum. Macam mana senyum ni? Senyum kan? Senyum. So, ini A besar dari kosong. Bila A kecil dari kosong, macam mata orang pula kan? A kecil dari kosong, dia ada puncak dia. Puncaknya dipanggil titik maksimum. Apabila kita buat satu garisan 90 darjah ke bawah, menyentuh titik maksimum ini, maka ini ialah paksi simetri. Yang mana belah kiri sama dengan belah kanan. Okey. Baik. Sama juga apabila ianya adalah graf A besar dari kosong. A besar dari kosong ialah graf senyuman. Bila graf senyuman, dia ada satu kita panggil titik minimum. Bila titik minimum, kita panjangkan titik garisan ini melalui titik minimum, maka ianya adalah paksi simetri. Bila ianya paksi simetri, maka kiri sama dengan kanan. Okey.
Baik, so di sini kita highlight sikit. Kita nampak sini. Paksi simetri akan melalui titik maksimum atau titik minimum graf fungsi. Okey. Dia akan melalui, jawapannya melalui, dia lalu titik maksimum dan ataupun titik maksimum. Okey. Jadi itu ialah paksi simetri. Okey, baik. Jadi, samalah dengan kes ni. Okey, ini contoh dia, rangsangan minda 6. Contoh dia, so ini graf pertama. Awak cari titik. Ini titik apa? Titik minimum. So, titik minimum awak panjangkan terus. Panjangkan ke bawah. Ini paksi simetri. Belah sini sama dengan belah sini. Okey, ini pun sama. Awak carilah titik demi titik minimum awak kira. So, sini awak akan dapat satu paksi simetri. Alright. Dan juga di sini. Okey, baik. Apa arahan dia? Dengan menggunakan pembaris. Okey, dengan menggunakan pembaris. Okey, lukis paksi simetri. Boleh Okey, baik, cuba di rumah. Okey, bila awak cuba, awak akan jadi lebih faham. Okey. Ini adalah kesimpulan dia. Kesimpulannya paksi simetri. Okey, ulang balik. Paksi simetri bagi graf kuadratik. Okey, selari dengan paksi Y. Tengok ni, selari dengan paksi Y. Ini paksi Y ni. Okey, ini ialah paksi Y. Ini ialah paksi Y. Okey, ini ialah paksi Y. Ini ialah dia punya apa? Ini ialah dia punya paksi simetri. Jadi, ianya ialah selari. Okey, selari. Okey, baik. So, setiap fungsi kuadratik mempunyai satu paksi simetri. Satu ialah paksi simetri. Okey. Dan ianya akan melalui, melalui titik maksimum atau titik minimum. Boleh? Okey, boleh. Okey, tugasan pada hari ini mudah. Okey. Tugasan pada hari ini semua pelajar 4 fikrah yang disayangi. Okey, dan semua pelajar tingkatan 4 yang menonton rakaman ini secara amnya. Baik. Cakap saja tak guna. Tak faham. Kita kena buat. Baik. Buat macam mana? Okey, ini. Okey, praktis 1.1b. Buat. Tulis dalam buku teks. Tulis dalam buku latihan. Jangan dalam buku teks. Tulis dalam buku latihan. Tulis elok-elok. Tulis cantik-cantik. Baik, kita akan bincang nanti dalam grup Telegram. Okey. Bagi pelajar lain, okey, cuba dapatkan pandangan guru masing-masing. Ataupun kalau tak faham, boleh tinggalkan komen di bawah. Okey, baik. Jadi, buat latihan ini dan cuba. Okey, fahamkan apa yang kita sudah pelajari pada hari ini. Buat latihan. Praktiskan diri 1.1b, nombor 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3 sahaja di muka surat 10 buku teks kita. Okey, perbincangan kita semuanya adalah berdasarkan buku teks. Okey, buat latihan dan selamat beramal. Okey, sekian saja. Kita jumpa lagi dalam rakaman seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.